litunzira qauman ma unzira aba'uhum, supaya engkau, yakni Muhammad, memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk nenek mereka telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran. Fahum ghafilun, sebab itulah mereka lalai. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, demi sesungguhnya telah tetap hukuman seksa atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak mahu beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, sesungguhnya kami jadikan apa dia tu, kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Fahum ilal azqani fahum muqmahun, fahum ilal azqani, mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menungkatkan dagu mereka, lalu menjadilah mereka terdongak. Ayat sebelum ini menyatakan Nabi kita termasuk dalam golongan Rasul-Rasul yang terdahulu. Innaka laminal mursalin, engkau sebahagian daripada Rasul-Rasul. Rasul artinya Rasalah, hantar. Risalah, surat kiriman. Risalah. Rasul mana utusan. Utusan ini maknanya barang yang dihantar, barang kiriman. Oleh kerana Nabi kita sebagai Rasul, kita diminta, manusia dituntut supaya mematuhi segala apa yang disampaikan oleh Rasul daripada pihak Tuhan, daripada pihak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mengatakan antara yang dikirim oleh Allah melalui Rasulnya ialah inzar, memberi amaran. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum, supaya engkau beri peringatan dan amaran yang sama dengan peringatan yang dikirim kepada ibu bapa mereka. Terjemahan dia punya dia tak berapa baik. Supaya engkau memberi peringatan, litunzira, supaya engkau memberi peringatan kepada satu kaum yang dahulunya telah diberi peringatan kepada bapa-bapa mereka, maka mereka itu lalai. Fahum ghafilun, lalu mereka lalai. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, dan seterusnya. Kebangkitan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan perintah amaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru antara nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya An-Nazir, yang menyampaikan berita beramaran, perintah beramaran, itu zirat. Amaran itu pernah dihantar kepada datuk nenek mereka, tapi mereka itu lupa. Justru anak-anak mereka, anak cucu mereka, keturunan mereka tidak seharusnya mengikuti datuk nenek mereka dahulu. Setiap amaran diabaikan amaran. Ibu bapa datuk nenek mereka dulu sangat degil, tidak mengikuti, tidak mematuhi amaran. Amaran yang disampaikan kepada mereka itu tidak dinyatakan butir-butirnya. Tapi ulama tafsir menyatakan antara amaran itu ialah pertama sekali Al-Quran dihantar kepada mereka. Dalam Al-Quran ini penuh dengan amaran. Bila bercakap tentang neraka, ini amaran neraka. Amaran tentang neraka, buruknya neraka itu seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran dan banyak ayat-ayat mengenainya. Ini amaran. Amaran ini yang disampaikan kepada datuk nenek mereka dulu, menerusi Nabi-Nabi dahulu, menerusi Rasul-Rasul dahulu. Tetapi adakah mereka itu terima baik amaran yang disampaikan? Tidak.
Oleh yang demikian, umat yang ada ini amaran diberi melalui Rasul yang terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quranul Karim merupakan kandungan sebahagian daripada amaran yang disampaikan kepada mereka. Amaran di dalam Al-Quranul Karim, dalam Al-Quran, antara lain misalnya ayat menyatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah beri umur kepada kamu yang cukup, umur yang cukup untuk kamu mengambil pengajaran, menerima perintah itu. Wa ja'akumun nadhir, dan telah sampai kepada kamu pulanya amaran. Ya. Sebahagian daripada ulama kita menyatakan amaran itu Nabi itu sendiri sebagai amaran. Kedatangan Nabi akhir zaman maknanya sudah tidak ada lagi Nabi selepas daripada Nabi Muhammad. Manusia harus sedar bahawa tidak ada lagi apa yang patut mereka tunggu dengan kedatangan Nabi Muhammad ini. Tak ada lagi. Boleh jadi kalau dulu zaman Nabi terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Nabi-Nabi dahulu, ada lagi harapan akan dikirim Nabi yang lain pula selepas itu. Tetapi selepas Nabi Muhammad sudah tiada lagi. Nabi telah menyampaikan dengan sebaik-baiknya amaran itu. Ada pula yang menyatakan amaran ini ialah usia 40. Ini juga amaran. Apabila seorang mencecah usia 40, dia sudah masuk pasaran akhirat. Sesiapa yang umurnya sudah meningkat sampai 40 tetapi belum menerima baik amaran, enggan masuk pasaran akhirat, maka sudah tidak ada masa lagi baginya. Sudah tidak ada masa lagi. Al-Quran seolah-olahnya mengingatkan kita dengan amaran usia 40, kerana di sebalik usia 40 ada rahsia-rahsianya. Fikirannya sudah matang, bentuk badannya sudah berubah selepas daripada usia 40, dan selepas daripada 40 ini penyakit-penyakit pun mula menjenguk kepadanya. Umur 40 ataupun umur itu dikatakan amaran juga umur 60, umur 60. Umur 60 boleh jadi peringatan yang kedua lah pula. Peringatan yang pertama 40, peringatan yang kedua umur 60. Umur 60 ini Nabi kata umur umatku antara 60 hingga 70. Sesiapa yang tidak mengambil peringatan dalam masa usia 60, sudah tidak ada masa lagi baginya. Sebab dalam usia 60 ni semuanya sudah lemah. Usia 40 usia membina. Apa yang dicari dah mula berbuah. Pokok-pokok yang ditanam mula berbuah pada waktu usia 40. Menantu pun dah dapat, cucu pun dah dapat, besan pun dah ada, besan. Jadi pokok-pokok ini sudah berbuah. Rumah yang dibeli dulu pun dah bocor dan nak bina lain. Dan banyak lagi perkara-perkara yang sudah menunjukkan kematangan pada tempat masing-masing. Usia 60 usia sudah menurun pada usia ini. Ambillah pelajaran pada masa usia 60. Umur Nabi kata antara 60 hingga 70. Sesiapa yang lebih daripada 70 tu rezeki dia lah. Rezeki dia. Malaikat maut lalu depan, tapi lalu depan dia kata biarlah dulu. Nabi hingga berapa lagi dia ingat dia boleh sampai 80 tak berapa ramai orang. Malaikat maut pun dia kata tak apalah orang ni 80. Apapun keadaannya, janji maut mestinya datang. Tapi dalam usia 60 masih ada waktu-waktunya kita boleh semak kembali riwayat hidup yang lalu. Ada sebagian ulama menyatakan an-nazir yang dimaksudkan di sini ialah al-a'radu as-sihhiyah as-sayyi'ah. Tahap kesehatannya sudah rendah. Manusia tidak sehat tidak selama-lamanya sehat. Dianya sakit ini merupakan amaran kita pun
Tak sakit kita tak rasa, tak merasa. Tapi bila sakit, Allah, kalau mati waktu ni, siapa nak bela anak kecil, anak bongsu dia, baru dapat. Dan siapa, macam-macam lagi dia boleh fikir pada ketika itu. Jadi ini pun juga satu amaran. Amaran ini semuanya namanya surat kiriman. Kita baca daripada, ada setengah yang menyatakan amaran ini uban ni semua uban. Amaran daripada uban ini surat kiriman ini yang menyatakan. Kalau kita boleh baca, hal anta musta'id, anda bersediakah untuk berjumpa saya? Fal'an falhanal maw'id, sekarang sudah tiba waktunya, hampir tiba waktunya. Masih bersediakah ataupun belum bersedia lagi untuk jumpa, untuk menemui Allah, untuk mati maksudnya? Sekarang masanya sudah tiba ataupun sekarang masanya sudah hampir tiba. Jadi jika kita baca surat yang seumpama itu dikirimkan kepada kita, takkah terasa bahawa kita sebenarnya belum selesai kita menghadapi satu keadaan yang sangat besar pada masa depan, iaitu matilah, sebutnya di sini. Kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menghantarkan surat ini, namanya tunzira, inzar, kepada orang-orang yang mempunyai datuk nenek mereka yang dahulunya telah disampaikan amaran yang serupa, tetapi mereka itu tidak mengindahkan, tidak mempedulikan amaran yang dihantar kepada mereka. Fahum ghafilun, lalu mereka itu lalai daripada peringatan yang diberi. Bila lalai kepada peringatan yang diberi, ruginya mereka, rugi. Apa yang dijanji, amaran itu semuanya berlaku kepada mereka. Amaran, katakanlah 78 amaran disebutkan tadi menurut tafsiran ulama. Ada yang menyatakan amaran itu Quran sudah datang, dikatakan Nabi telah datang, umur 60 pun telah berlalu, umur 40 lebih-lebih lagi. Semuanya ini tahap kesihatan yang rendah memang pun dah datang, dah segala macam dia datang sekaligus, datang tiga-tiga sekali. Darah tinggi, kencing manis, jantung, 2-3 perkara tidak berkumpul. Bila siapa nak jadi pengurusi tu, jantung jadi pengurusi cepat sikit. Ini semuanya diperingatkan di dalam surah ini, awal surah Yasin. Jadi oleh kerana itulah maka surah Yasin dikehendaki baca ataupun disunatkan baca, seperti kita sebutkan dalam hadis. Ada menyebutkan sunat baca, tapi hadisnya dhaif, tidak ada masalah. Hadis dhaif ini untuk memperingatkan orang yang berkenaan supaya mereka jika diizin Allah untuk terus hidup lagi, ambillah amaran yang dibaca ini. yakni dalam Al-Quran menyebutkan inzar sudah diberi kepada mereka, dan sekarang inzar itu sudah datang. Mungkin dengan kedatangan inzar yang kedatangan sakit itu merupakan amaran terakhir baginya. Apapun sama ada amalan terakhir ataupun amalan pertama, surah Yasin adalah satu surah yang dibaca bukan hanya pada waktu itu, dan pada mana-mana waktu sekalipun kita disuruh baca. Ada yang baca waktu pagi dan waktu petang, waktu malam, waktu mana-mana sekalipun disuruh baca. Terutama sekali bagi setengah orang yang tidak mudah untuk baca Quran sebab dia tak belajar. Dia boleh baca dalam tulisan Rumi Yasin, dia tak boleh baca dalam tulisan Arabnya, tulisan Arab. Jadi dia baca dalam tulisan Rumi itu susahlah nak tukar surah-surah lain. Jadi bagi mereka yang boleh membaca surah, boleh baca Al-Quran dengan baik, sepatutnya tidak baca Yasin sajalah. Dia boleh baca mana-mana surah saja daripada surah-surah Al-Quran, itu adalah lebih baik. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, demi sesungguhnya telah tetap hukuman seksa atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak mahu beriman. Ayat 7 ini pula menyatakan qanun ilahi, undang-undang Allah. Laqad haqqal qawlu, demi sesungguhnya telah tetap hukuman seksa atas kebanyakan mereka. Ini undang-undang. Siapa yang bersalah dia akan dihukum. Tak ada siapa yang bersalah setengah orang dihukum, setengah orang tidak dihukum. Tak ada. Keadilan Allah Subhanahu wa taala ialah mengadakan undang-undang
sesiapa jua yang melanggar hukuman undang-undang itu, hari akhirat akan dibalas ke atas mereka. Malah ada di antara mereka yang dikenakan hukuman sebelum akhirat lagi, dan di akhirat sekali pula akan dikenakan hukuman itu. Hukuman ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala haqqun. Haqqun. Nama Allah Subhanahu wa taala, antara nama 99 nama itu, namanya Al-Haqqu. Al-Haqqu, yang benar. Yang benar ini meliputi benar adanya Allah Subhanahu wa taala, wajiban wujud, benarnya apa dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pembalasan, tentang syurga neraka, semuanya ini benar. Tiada sesuatu pun yang dusta pada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan ini kepada mereka yang diberi peringatan, laqad haqqal qawlu, sesungguhnya telah benar seksa Allah telah benar atas kebanyakan mereka. Maknanya yang belum benar lagi itu belum benar di dunia, yakni belum berlaku di dunia. Tidak bermakna kalau tidak berlaku di dunia, di akhirat tidak berlaku. Akan berlaku di akhirat. Jika tidak dibalas di dunia, di akhirat akan dibalas. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sedangkan mereka juga tidak mahu beriman, sekalipun janji Allah itu benar, undang-undang Allah itu benar. Undang-undang Allah Subhanahu wa taala, semua ayat Quran ini undang-undang. Undang-undang Allah ni kita panggil, tidak panggil undang-undang, tidak panggil qanun, dia panggil sunnatullah. Sunnatullah. Sunnat, semua ayat Quran ini sunnatullah. Untuk kembali kepada Al-Quranul Karim, pertama sekali kita kembali kepada sunnahnya. Setiap ayat yang kita baca, kita terbitkan sunnah daripada ayat itu. Terbitkan, tulis dalam buku kita sunnatullah. Setiap ayat ialah ayat kisah, pengajaran daripada kisah itu sunnatullah juga. Sunnah. Jika kita dapat melakukan Al-Quranul Karim dengan cara ini, cara memerhatikan sunnatullah, sunnatul kaun, maka kita mempunyai kepahaman yang betul dalam melakukan hak tadabbur bagi Al-Quranul Karim. Bacaan Al-Quran perlu dibaca dengan tadabbur. Bagaimana tadabbur diberikan kepadanya? Nak faham. Tidak bermakna apabila kita faham itu kita sudah tepat kepahaman. Tidak semestinya begitu. Tidak semestinya juga apa yang kita baca itu kita sudah dapat faham dengan sebaik-baiknya tafsirannya. Tafsiran Al-Quran adalah satu perkara yang jauh sebenarnya. Dia memerlukan banyak perkara untuk tafsir. Pertama sekali, tafsiran lama perlu kita ikuti. Dan yang kedua pula, tafsiran semasa kita perlu juga ikutinya. Barulah kita dapat memahami tafsiran yang betul. Tetapi sunnahul kaun dia tetap benar sejak dahulu sampai akhir, sampai hayat, sampai bila-bila dia tetap dan tidak berubah. Tafsiran mungkin berubah dengan berubahnya ilmu pengetahuan manusia. Kita berilah beberapa ayat Al-Quran, misalnya lah kita ambil ayat Fatihah sajalah. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah mengandungi sunnah alam ini. Sunnah alam. Sunnahul kaun ialah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang dan Maha Pemurah, ini sunnah. Sunnahul kaun, sunnah. Hubungan Allah dengan makhluknya adalah sehubungan Ar-Rahmanur Rahim. Satu sunnah. Kita perlu melalui sunnah ini dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim kita sebutnya semalam. Ar-Rahman Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kedua-dua ini berbeza. Maha Pengasih, mana yang lebih mendalam, pengasih dan penyayang. Satu keluarga, ibu bapa mempunyai anak, dan anaknya ini telah dinasihatkan supaya potong kaki kerana penyakit-penyakit yang tertentu. Bapanya kata kita potong dengan sesegera yang mungkin kerana nasihat doktor begitu. Ibunya kata tak boleh potong sama sekali, tak boleh potong kaki, biar dia mati. Siapa yang lebih sayang kepada anaknya? Bapa yang sayang kepada anaknya, itulah namanya Ar-Rahim.
Ibu yang sayang kepada anaknya itu Ar-Rahman. Sayang sekarang Ar-Rahman, tapi sekarang dan akan datang namanya Ar-Rahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyayangi manusia, menyayangi kedua-duanya sekali. Sekarang dia sayang, akan datang pun dia sayang, tapi kesayangan akan datang sekarang dan akan datang potong kakinya. Potong kaki dia. Tapi kesayangan sekarang tapi tidak akan datang, jangan potong. Jadi itulah dia sunnatullah. Adakah satu sumber lain yang kita boleh dapati kedua-dua Ar-Rahman Ar-Rahim ini kita boleh dapati padanya? Tidak. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan dapati. Kita boleh simpan satu sunnah, jadikan dia sebagai satu bekalan apabila kita berhubung dengan Allah, mesti sembahyang ke, mesti doa ke, istikharah ke, dan apa-apa lagi. Itulah dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Kepadanya kita meminta, kepadanya kita memohon pertolongan dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Semua sekali ini kita boleh kumpulkan sunanil kaun, sunnah manusia, sunnah yang ditentukan oleh pencipta manusia kepada manusia sendiri. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Demi sesungguhnya telah tetap hukuman saksa atas kebanyakan mereka. Balasan Al-Quran, kita ambil satu ayat dalam Al-Quran yang menyatakan sunan pada pembalasan, pada hukuman saksa. Kita katalah misalnya wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, dan balasan kejahatan yang sama dengannya. Ini hukuman. Sama ada hukuman manusia terhadap manusia, ataupun hukuman manusia terhadap sesiapa jua, ataupun hukuman Allah terhadap manusia. Wa jazaa'u sayyi'atin, balasan kejahatan ialah kejahatan yang sama. Tak akan wujud balasan bagi kejahatan itu kebaikan baginya. Tak ada. Tetapi balasan Allah Subhanahu wa taala dengan kejahatan ada hikmah di sebaliknya. Kadang-kadang manusia boleh diajar dengan pemberian kebaikan, tapi sebahagian daripada mereka boleh diajar dengan balasan buruk terhadapnya, maka dia boleh beralih daripada keburukan kepada kebaikan. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ila al-azqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan manusia tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang membekas kuat tangan mereka ke belakang leher mereka. Orang yang tangan yang terbelenggu di belakang ni tidak berbuat apa-apa. Pasal tangan diikat, belenggu. Belenggu ni maknanya dia sudah jadi terikat tangan di sini. Manusia boleh bergerak dan bertindak dengan tangannya, tetapi apabila manusia ini terbelenggu tangannya, tidak ada apa-apa yang dia boleh bertindak lagi. Hari ini kita katanya polis bila dia tangkap penjenayah ke ataupun suspek yang tertentu, dia ikat di belakang. Di belakang itu belenggu lah. Maknanya dulu tidak. Dulu tak ada lagi gari ni. Hari ikat ke belakang. Ikat. Jadi bila diikat itu tak boleh lari lah kira-kiranya, ataupun dia tidak boleh bertindak lagi. Kami jadikan manusia yang lupa kepada kebenaran ini, yang tidak beriman disebabkan dia lupa ataupun buat-buat lupa, bagaikan orang yang tangannya terbelenggu di atas belakangnya. Fahum muqmahun, lalu mereka itu terdongak. Mereka tak boleh bertindak. Jadi oleh kerana dia tidak bertindak itu, tak boleh bertindak disebabkan kelalaian, jangan lagi dia mempersalahkan pihak lain yang tidak memberi amalan kepadanya. Semua amalan telah sampai kepadanya, tetapi akibat lupakan kepada kebenaran itu, salah kalah kepada diri sendiri, tapi tidak boleh disalahkan kepada pihak lain.